أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hadirin yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, pertamanya kita rafakkan segala kepujian dan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala kurniaan dan rahmatnya. Pada pagi yang mulia ini kita masih lagi diberikan kesempatan dan keizinan oleh Allah taala untuk dapat sama-sama kita menyambung semula tadabbur kita menerusi surah Ibrahim alaihi salam. Dan kepada semua yang sedang menonton, di atas jasa kalian untuk dapat kita kongsikan link Facebook ini kepada rakan-rakan kita di dalam Facebook masing-masing ataupun di dalam WhatsApp group kenalan-kenalan kita dan sahabat-sahabat kita, supaya kita dapat berkongsi pengajaran daripada ayat Al-Quran dan ilmu yang bermanfaat kepada saudara-saudara kita yang lain. Kerana ilmu ini, kata Imam Syafi'i rahimahullah, ia mesti mengalir seperti mengalirnya air. Kerana air, jika ia terkongkong ataupun ia terkepung di satu tempat, maka lama kelamaan air itu akan menjadi kotor dan akan menjadi berkeladak. Walaupun masih lagi boleh diambil manfaat daripada air itu, namun air itu tidak sampai manfaatnya kepada orang-orang lain yang ingin mengambil manfaat daripadanya. Selain daripada air itu juga akan menjadi kotor dan lama kelamaan dia juga akan bertakung dan berbau. Jadi oleh kerana itu, betapa penting kita apabila menuntut ilmu, bukan sekadar kita secara sendiri berkeinginan untuk menuntut ilmu, tapi kita juga mengajak dan menyeru orang lain untuk menuntut ilmu bersama-sama, insya-Allah. Baik hadirin yang saya kasihi, yang saya muliakan, pada pagi ini insya-Allah kita akan menyelusuri berkenaan dengan tadabbur surah Ibrahim alaihissalam daripada ayat yang ke-10 sehingga kepada ayat yang ke-15. Saya bacakan firman Allah Subhanahu wa taala daripada ayat-ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون
وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. Sadaqallahul Azim. Baik, kita lihat sama-sama daripada maksud ayat yang kita bacakan, iaitu daripada ayat yang ke-10 sehingga kepada ayat yang ke-15. Sekejap Okey, baik. Baik, pada ayat yang ke-10 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dengan mafhumnya. Mereka Sekejap. Berkatanya, qalat rusuluhum, telah berkatanya para rasul kepada kaumnya itu, apakah ada keraguan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta langit dan bumi? Dia, yakni Allah, menyeru kamu untuk beriman agar Allah mengampunkan sebahagian daripada dosa-dosa kamu dan menangguhkan siksaanmu itu sampai waktu yang telah ditentukan, yakni pada hari akhirat kelak. Mereka lantas berkata kepada Rasul mereka, kamu hanyalah manusia seperti kami. Kamu hanyalah semata-mata ingin menghalangi kami menyembah apa yang dari dahulu disembah oleh nenek moyang kami. Kerana itu datanglah kepada kami suatu bukti yang nyata daripada Tuhanmu bahawa kamu merupakan Rasul utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, hadirin yang dikasihi dan dimuliakan oleh Allah, melalui daripada ayat yang kita bacakan tadi pada ayat yang ke-10, ayat ini menjelaskan kepada kita bagaimana beberapa sifat yang saya nyatakan dalam tajuk kita, iaitu beberapa sifat yang mencetuskan kekufuran pada diri seseorang. Kalau kita lihat dekat sini, yang pertamanya sifat yang ada pada umat-umat rasul-rasul yang terdahulu, yakni apabila mereka itu mendustakan Rasul yang diutuskan kepada mereka dengan menyatakan para Rasul itu bukanlah merupakan utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah mana Rasul itu telah membawakan kepada mereka beberapa bukti mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala tentang kerasulan mereka, namun mereka mencabar para rasul itu supaya membawa datang mukjizat yang lebih ajaib, membawa datang mukjizat yang lebih hebat, membawa mukjizat yang lebih mengagumkan diri mereka untuk meyakinkan mereka bahawasanya rasul-rasul ini adalah merupakan utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian perkara yang kedua, apabila Rasul ini menyeru mereka untuk beriman kepada ajaran yang dibawa oleh para Rasul alaihimussalatu wassalam, maka Rasul ini berkata kepada kaum mereka, apakah kamu meragukan Allah itu pencipta langit dan bumi?
Dan apakah kamu meragukan Allah Ta'ala memiliki kudrat dan kuasa untuk membinasakan orang-orang yang kafir, membinasakan orang-orang yang mendustakan ajaran Nabi dan Rasul mereka? Apakah kamu meragukan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Tuhan yang boleh memberikan kepada Nabi-Nabi mereka mukjizat yang kamu minta, iaitu suatu mukjizat yang lebih hebat daripada apa yang kamu dakwa dan yang kamu pintakan itu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berkuasa untuk memberikan kemenangan kepada rasul-rasul mereka di atas keingkaran dan juga di atas kekufuran yang telah kamu lakukan kepada para rasul. Baik, itu adalah secara umumnya daripada ayat yang ke-10 yang telah pun kita huraikan berdasarkan kepada tafsiran para ulama. Maka dekat sini kita perhatikan bahawasanya di dalam ayat yang ke-10 ada 3 perkara utama yang hendak disampaikan daripada ayat ini. Yang pertama kita lihat bagaimana, yang pertama tajuknya, pengajaran yang pertama daripada ayat ke-10 ini adalah matlamat dan tujuan dakwah setiap para rasul. Yang pertama, ayat ini menceritakan apakah tujuan dan apakah matlamat setiap para rasul itu di dalam menyampaikan ajaran dan juga berdakwah kepada kaum mereka. Yang pertama, kita lihat setiap para nabi dan rasul, mereka menyeru kepada umat manusia agar mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyengutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menyeru kaum mereka supaya mentauhidkan Allah dan menjauhi syirik dan meninggalkan segala sekutu-sekutu yang telah dijadikan sebagai sembahan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berdasarkan kepada dalil pada ayat pertama, rangkap pertama pada ayat ke-10. Rasul itu berkata, Afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Apakah kamu meragukan Allah itu pencipta bagi langit dan bumi? Ini menunjukkan kepada kita salah satu daripada objektif dan matlamat utama setiap para rasul dan nabi ini diutuskan kepada umat manusia. Mesej utama yang dibawa oleh para nabi dan rasul ini adalah mesej keimanan. Mesej utama para nabi dan rasul adalah mesej ketauhidan. Mesej yang membawa menyeru manusia untuk mengesakan Allah dan mentauhidkan Allah dan meyakinkan pada manusia bahawasanya Allah itulah Tuhan yang sebenarnya, yang layak hanya saja disembah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang sebenar-benarnya yang merupakan Tuhan yang sebenarnya, dan tidak ada Tuhan yang layak disembah, diibadahi, ditaati dan diterima agamanya melainkan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau kita lihat bagaimana Rasul itu memberi jawapan kepada kaumnya ketika kaum itu mendustakan Rasul. Tetapi Rasul tu tak peduli kalau mereka tak percaya para Rasul ini bukan Rasul. Tetapi Rasul itu menyeru mereka untuk, apakah kamu tidak meyakini atau meragukan Allah itu Tuhan yang sebenarnya. Allah itu adalah pencipta yang sebenarnya. Allah itu adalah merupakan Tuhan yang tidak boleh disyirik atau disekutukan baginya kerana ia adalah Tuhan yang Maha Esa. Ini kita boleh tengok di dalam ayat Al-Quran yang lain, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan mesej utama para nabi dan rasul di dalam dakwah mereka. Pertama, kita boleh rujuk surah Al-Ma'idah ayat 72. Apa Allah sebut? وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ
Berkatanya Al-Masih Nabi Isa alaihissalam kepada Bani Israel, sembahlah Allah Tuhan aku dan juga Tuhan kamu. Nabi Isa tidak pernah diutuskan oleh Allah untuk menyeru kaum Bani Israel untuk menyembah Nabi Isa. Nabi Isa tidak pernah mengaku ketuhanan pada dirinya. Manusia yang telah menjadi sesat dengan mengada-adakan dakwaan kononnya Nabi Isa itu telah mendakwa divinity atau sifat ketuhanan pada dirinya. Inilah pendustaan yang telah ditokok tambah oleh kaum Bani Israel di kalangan golongan Nasrani Kristian, yang mereka telah pun menyatakan sesuatu yang tidak pernah diserukan oleh Nabi Isa alaihissalam. Demikian juga kalau kita tengok dalam surah Al-A'raf pada ayat 59, Nabi Nuh alaihissalam berdakwah pada kaumnya 950 tahun. Apa misi dan mesej utama Nabi Nuh? Berdasarkan firman Allah surah Al-A'raf ayat 59, faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Berkatanya Nabi Nuh kepada kaumnya, sembahlah Allah dan jangan kamu menjadikan selain daripada Allah itu ada Tuhan yang disyirikkan atau disekutukan bagi Allah. Itu kata-kata Nabi Nuh. Kita tengok pula kata-kata Nabi Hud di dalam surah Al-A'raf juga pada ayat 65. Berkata Nabi Hud kepada kaumnya, iaitu kaum Thamud, kaum 'Ad. Nabi Hud kata apa kepada kaum 'Ad? Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaum 'Ad, sembahlah kamu Allah, jangan ambil patung berhala, Tuhan yang lain selain daripada Allah. Jangan buat ibadat selain daripada Allah. Demikian juga kata-kata Nabi Saleh kepada kaum Thamud dalam surah Al-A'raf pada ayat 73. Ayat yang sama. Demikian juga kata-kata Nabi Shu'aib kepada kaum Madian dalam surah Al-A'raf ayat 85. Demikian jugalah kita tengok dalam surah Lebah An-Nahlu pada ayat 36, yang mana Allah sebut secara umumnya misi dan mesej utama para nabi, rasul dan rasul ini diutuskan. Allah menyebutkan, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Yang bermaksud, kami telah mengutuskan bagi setiap umat itu adanya rasul-rasul. Dan rasul-rasul yang kami utuskan bagi setiap umat itu menyeru mereka untuk menyembah Allah. Menyeru mereka untuk menyembah Allah dan menjauhi tagut, yakni jangan menyembah syaitan, jangan menyembah patung, jangan menyembah berhala, jangan menyembah makhluk yang telah disekutukan oleh kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita faham dekat sini apa pengajaran pertama yang boleh kita ambil daripada ayat ke-10 ini, yakni betapa pentingnya nikmat iman. Betapa pentingnya kita mengukuhkan keimanan di dalam diri kita. Dan asas pertama untuk kita membentengkan hati kita dengan dan agama kita dan kepercayaan kita, asas yang terpenting sekali adalah asas bagaimana kita nak membentuk keimanan kita kepada Allah. Bagaimana kita nak meyakinkan di dalam sanubari kita ini untuk kita mengesakan Allah, untuk kita mengenal Allah Ta'ala, untuk kita menyembah semata-mata kepada Allah, untuk tidak kita bergantung melainkan padanya, untuk tidak kita meminta melainkan kepadanya, dan untuk kita tidak mensyirikkan baginya pada kepercayaan dan keimanan dan keyakinan kita, ataupun pada ibadat yang telah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pokok dan dasar kepada iman yang paling utama, yang menjadi mesej bagi setiap para nabi dan rasul adalah memperbaiki dan juga membentuk keimanan, keyakinan, kepercayaan yang betul
Iman bermula berdiri kepada kepercayaan kita kepada Allah. Keyakinan kita kepada Allah sebagai Tuhan yang Esa. Keyakinan kita bahawasanya Allah yang mencipta, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mentadbir, Allah yang telah menentukan segala keperluan, kehidupan dan segala-galanya. Ini adalah asas yang paling utama dalam hidup manusia. Kalau hidup manusia, mereka hidup dengan kebahagiaan bagaimanapun atas nikmat Allah, tapi jika mereka tidak menyembah Allah, jika mereka tidak mengenal Allah, jika mereka tidak mentauhid dan mengesakan Allah, kehidupan mereka tidak ada nilai sedikit pun di dunia ini. Yang ni kita akan tengok nanti pada ayat yang mana ni Allah Ta'ala sebut, nanti kita akan jumpa, iaitu pada ayat yang ke-13 dan 14. Allah cerita manusia yang hidup tidak mengenal Allah, tidak menyembah Allah, tidak meminta pada Allah, tidak bergantung pada Allah, hidup mereka adalah hidup yang kosong. Hidup mereka adalah hidup yang tidak ada manfaat daripada segala perbuatan dan usaha mereka kalau mereka tidak menyembah Allah, tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, yang menariknya sedikit yang boleh kita bincangkan di sini, banyak-banyak ayat Allah selalu menyebutkan u'budullah, sembahlah Allah, esakan Allah. Allah tak pernah sebut u'budu ar-Rabb, sembahlah Tuhan. Kalau ada pun Allah sebut perkataan, mesti ada perkataan Allah. Di sini menunjukkan pada kita, oleh kerana manusia ini telah mereka cipta dan mengada-adakan Tuhan yang bukan Tuhan pun, dan mereka telah menganggap makhluk-makhluk yang mereka ada-adakan itu kononnya memiliki sifat ketuhanan, dan mereka mengangkat makhluk-makhluk itu sebagai Tuhan di dalam keimanan dan kepercayaan mereka. Oleh kerana Tuhan itu telah menjadi banyak dan bermacam-macam Tuhan, sebab itu bila Al-Quran menggunakan bahasa menyembah Tuhan, Al-Quran akan menggunakan perkataan Allah untuk memberi maksud selain daripada Allah itu bukan Tuhan. Kerana kalimah Allah adalah kalimah yang khusus, kalimah yang eksklusif. Dia bukan kalimah yang inklusif yang boleh digunakan untuk merujuk kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Sebab kalimah Allah adalah kalimah yang khusus. Ulama menamakan perkataan Allah adalah Asma'ul A'zam bizzat, iaitu kalimah yang agung secara zatnya. Ia tidak merujuk kepada Tuhan yang lain, melainkan merujuk kepada Allah yang Esa, Allah yang satu, merujuk kepada Tuhan yang sebenarnya, dan ia tidak merujuk kepada Tuhan-Tuhan yang lain yang didakwa-dakwikan oleh manusia yang kononnya ia adalah merupakan Tuhan. Sebab itu kita lihat Allah menggunakan perkataan sembah, mesti Allah sebut namanya untuk mengkhususkan kelayakan dan hanya senya yang melayakkan untuk mendapat penyembahan itu atau mendapat pengibadatan itu hanya senya adalah Allah dan bukan Tuhan-Tuhan yang lain. Sebab itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam Quran Allah cerita apabila para nabi bertanya, Nabi SAW bertanya kepada orang kafir, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Siapakah yang menurunkan hujan? Orang kafir akan berkata Allah. Ini memberi maksud orang kafir musyrikin di Mekah, mereka percaya Allah itulah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang memberi rezeki dan menurunkan hujan pada mereka. Sebab tu mereka tak sebut nama berhala.
mereka sebut nama Allah. Mereka kata Allah. Kerana mereka tahu berhala-berhala Tuhan-Tuhan mereka yang lain tidak mampu melakukan seperti itu. Tetapi masalahnya, mereka hanya berkata Allah itu sebagai Tuhan pencipta. Tapi mereka menolak penyembahan mereka kepada Allah. Sebab itu kita kena faham, di dalam tauhid ada 3 perkara asas yang utama. Pertama, iaitu kita mempercayai, mengimani, meyakini Allah adalah Tuhan yang sebenarnya. Allah adalah Tuhan yang menciptakan segalanya. Allah adalah Tuhan yang mengaturkan dan memberikan rezeki bagi segala alam yang ada ini. Ini kepercayaan pertama. Kepercayaan ini diterima oleh orang kafir, musyrikin. Mereka tahu berhala mereka tak ada kuasa setanding Allah sebagai pencipta. Tetapi kita kena ingat, orang kafir tak boleh dikatakan beriman, tak boleh dikatakan mereka Muslim hanya kerana mereka mendakwa dan menerima Allah itu sebagai pencipta sahaja. Namun mereka masih menyembah berhala-berhala Lata, Uzza, Manat dan sebagainya yang mereka kata itu juga Tuhan. Sebab itu perkara yang kedua yang wajib dalam perkara iman dan tauhid kepada Allah ini, selain daripada mengatakan Allah itu pencipta, pengatur, pentadbir, pemberi rezeki dan juga yang berkuasa, kita juga wajib menyatakan Allah itu esa. Kita juga wajib untuk mengimani Allah itu tidak boleh disekutukan dengan selainnya. Dan kita juga wajib mengimani bahawasanya Allah itulah yang hanya senya yang layak untuk kita sembah, yang layak untuk kita ibadahkan. Masalah inilah yang menjadi masalah kepada orang-orang musyrikin apabila mereka kata Allah pencipta, tapi mereka tak sembah Allah yang mencipta. Mereka juga menyembah Tuhan-Tuhan yang lain yang tidak mencipta apa-apa pun sedangkan mereka mengetahuinya. Ini satu benda yang kita kena faham. Dan yang ketiga yang perlu wajib kita buat bagi Allah, apa dia? Tidak menyandarkan bagi Allah itu sifat-sifat yang lemah. Kita tak boleh beri kepada Allah nama-nama yang lemah. Kita tak boleh sandarkan pada sifat Allah, zat Allah itu sifat-sifat manusia, sifat-sifat makhluk. Dan kita tak boleh sandarkan pada Allah itu sifat-sifat yang kekurangan. Seperti Tuhan tu perlukan isteri, Tuhan tu perlukan anak, Tuhan tu diberanakkan, Tuhan itu memperanakkan. Ini semua sifat-sifat yang kita tak boleh sandarkan pada Allah. Kerana Allah sendiri telah menyatakan tentang dirinya, laisa kamithlihi syai'. Dia tidak ada sama. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dia tidak pernah sama dengan sesuatu apapun. Maka ini jelas menunjukkan pada kita, bila 3 perkara ini telah kita lakukan, maka sempurnalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu, bila sebut perkataan Allah, ia mesti merangkumi 3 hal ini. Iaitu dialah Tuhan yang mencipta dan yang melakukan segala-galanya dan berkuasa atas segala-galanya. Yang kedua, dialah Tuhan yang hanya senya layak disembah, tidak boleh ada selain daripadanya untuk disembah. Yang ketiga, dialah satu-satunya Tuhan yang kita katakan dia adalah sifat yang sempurna dan tidak boleh disandarkan padanya segala sifat-sifat yang lain, yang sifat yang bersifat manusiawi, sifat lemah, sifat yang ada sifat bergantung kepada sesuatu dan sebagainya. Ini 3 perkara ini terangkum kepada kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu, kalau kita nak kata dia Allah sekadar dia pencipta tapi kita tak sembah dia, kita tak boleh menggunakan Allah itu pada Tuhan yang lain. Kerana kita telah menduakan dan mensyirikkannya. Kalau kita nak kata kita sembah Allah tapi kita menyandarkan pada Allah itu sifat-sifat manusiawi,
maka tak boleh kita pakai kalimat Allah itu. Kerana apa? Kerana kalimat Allah itu kalimat yang merujuk dengan secara khususnya dalam ilmu tauhid, bahawasanya ia adalah merujuk kepada Allah yang layak hanya senya disembah, yang ianya hanya senya Tuhan yang esa, dan hanya senya dia adalah merupakan Tuhan yang tidak boleh disandarkan padanya sebarang sifat-sifat yang meragukan kelemahan, kekurangan pada dirinya. Jadi ini perkara yang menjadi tunjang utama di dalam dakwah para nabi dan rasul, memperbetulkan kefahaman kita tentang keimanan pada Allah. Sebab itu kata Imam Al-Ghazali, awwaluddin ma'rifatullah. Awal perkenalan kita di dalam iman dan agama ini adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu kita masuk pengajaran pertama. Dakwah pertama para nabi adalah membentuk akidah, keimanan dan kepercayaan yang betul terhadap konsep ketuhanan. Penting, konsep ketuhanan ini sangat penting. Sebab itu kita sebagai orang Islam wajib mengajak, menyampaikan kepada masyarakat yang bukan Islam dan kepada orang Islam sendiri apakah dan siapakah itu Tuhan. Kerana manusia pada hari ini gagal untuk mengenal Tuhan yang mencipta mereka. Kalau kita tak boleh kenal Tuhan yang menciptakan kita, bagaimana kita nak mengenal diri kita? Bagaimana kita nak mengenal tujuan hidup kita? Kalau kita tak mengenal Tuhan yang menciptakan kita, kita nak tahu apa tujuan hidup kita, kita kena kenal Tuhan yang menciptakan kita. Kerana Tuhan telah beritahu apa tujuan dia ciptakan kita. Tapi untuk kita tahu apakah tujuan Tuhan menciptakan kita, kita kena kenal Tuhan yang sebenarnya dulu, yang ia merujuk kepada Allah. Sebab tu kita tengok perkataan La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan. Kerana Tuhan tu banyak yang manusia telah reka-reka dan ada-adakan. Tapi Allah kata Tuhan yang betul-betul Tuhan adalah Allah, yang merujuk kepada 3 asas perkara tadi yang perlu kita tunaikan hak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja, yang kita tak boleh tunaikan 3 hak tadi kepada Tuhan-Tuhan yang lain yang didakwa-dekwikan oleh manusia bahawasanya ia adalah merupakan Tuhan. Baik. Kemudian kita tengok perkara yang kedua. Daripada ayat yang ke-10 ini menunjukkan kepada kita bahawasanya perkara yang kedua, tujuan utama dakwah para nabi dan rasul adalah menyeru, selain pada menyeru manusia kepada beriman pada Allah, mengenal Allah. Yang kedua adalah menyeru manusia untuk menggapai keampunan Allah, meraih keampunan Allah dan bertaubat kepada Allah daripada segala dosa. Daripada dosa yang paling besar, yakni dosa syirik, sampailah kepada dosa yang paling kecil. Inilah perkara yang kedua yang penting dalam hidup kita. Pertama apa saya sebut tadi, pengajaran iman. Betulkan akidah, betulkan keimanan kita pada Allah, betulkan konsep ketuhanan kita kepada Allah, betulkan, mantapkan rukun-rukun iman kita. Rasa takut pada Allah, rasa malu pada Allah, rasa bersalah pada Allah, rasa nak bergantung pada Allah. Ini asas paling utama sekali. Kalau rukun kita beriman pada Allah bagus, insya-Allah beriman pada malaikat, beriman pada rasul, beriman pada kitab, beriman pada qada qadar, beriman pada hari kiamat, beriman pada yang lain, insya-Allah ia juga akan menjadi sempurna kerana yang awal asasnya telah sempurna. Tapi perkara kedua yang penting dalam hidup kita, apa dia hadirin dimuliakan oleh Allah? Kepentingan untuk kita membersihkan hati dan membersihkan diri. Bersihkan, sebelum nak bersih hati, kena masukkan elemen iman dulu. Kerana iman menyuburkan hati. Perkara kedua, lepas hati kita dah subur dengan iman,
iman ni dia akan menurun dan dia akan meningkat. Yazid wa yanqus. Dia akan bertambah dengan amal soleh, dia akan berkurang dengan maksiat. Jadi bila iman dah ada dalam hati, perkara kedua yang paling penting dalam hidup kita bagaimana nak menjaga iman. Tadi yang pertama bagaimana nak memasukkan elemen iman dalam hati. Kemudian yang kedua bagaimana nak memelihara iman itu supaya iman tak dicabut keluar daripada jiwa orang mukmin sehingga menyebabkan mereka menjadi kufur dan murtad dan fasik dan sebagainya. Maka nak jaga elemen iman, ia perlu kepada amal. Dan amal yang paling besar, yang paling agung, yang paling hebat, yang terawal sekali Allah syariatkan adalah taubat. Taubat adalah merupakan ibadat terawal yang Allah syariatkan. Taubat adalah merupakan ibadat yang teragung. Kerana Nabi Adam AS, dikala baginda dikeluarkan daripada syurga, diturunkan ke dunia, masa tu belum disyariatkan salat lagi. Belum Allah Ta'ala suruh Nabi Adam semayang. Belum Allah beri kitab kepada Nabi Adam atau suhuf. Belum Allah bagi apa-apa syariat pada Nabi Adam. Yang Allah suruh Nabi Adam buat yang pertamanya adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu amalan pertama di atas muka bumi ini yang terawal, yang dilakukan oleh baginda Nabi Adam AS yang Allah perintahkan wahyukan pada baginda adalah ucapan doa baginda, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini kita boleh tengok dalam surah Ibrahim tadi ayat 10. Allah kata apa? Yad'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum. Kata para nabi dan rasul ini, kami diutuskan oleh Allah untuk mengajak kamu supaya kamu meminta ampun kepada Tuhan kamu di atas apa jua dosa yang telah kamu lakukan. Terutamanya adalah dosa kamu mensyirikkan Allah, dosa kamu menyengutukan Allah, dosa kamu memfitnah Allah itu dengan sifat-sifat manusia, ada anak, ada isteri. Dosa dengan kamu mendustakan Rasul Allah, dosa kamu mendustakan kitab Allah dan kalamnya. Maka ini adalah mesej yang kedua, yang mana para nabi dan rasul itu diutuskan adalah untuk membersihkan hati kita dan untuk menjaga iman kita, iaitu dengan taubat dan istighfar. Saya boleh berikan contoh lain selain daripada surah Ibrahim ni, bagaimana Allah cerita Nabi Ibrahim menyeru kaumnya untuk memohon ampun pada Allah. Kita boleh tengok juga nabi-nabi yang lain pun begitu juga. Boleh rujuk surah Hud ayat yang ketiga. Apa Nabi Hud kata kepada kaum Ad? Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'akum mata'an hasana ila ajalin musamma wa yu'ti kulladhi fadlin fadlah. Nabi Hud bila tengok kaum Ad buat syirik, buat fasik, buat zalim, macam-macam maksiat buat, Nabi Hud datang pada mereka. Nabi Hud kata, minta ampunlah pada Tuhan kamu. Nabi Hud tak pernah perjuangkan agama ni untuk kepentingan diri Nabi Hud AS. Bukan kata kalau nak minta ampun melalui aku. Tak. Nabi Hud kata, aku seru kamu kepada agama Allah, bukan agama aku. Iaitu aku ajak kamu minta ampun pada Allah. Aku ajak kamu sembah Allah, bukan sembah aku. Kan aku hanya wakil dan utusannya sahaja. Jadi agama ini bukan agama milik aku. Jangan kamu anggap aku ini menghalang kamu, memecah belahkan kamu, ingin menghina agama nenek moyang kamu. Tidak. Tetapi aku nak menyeru kamu untuk menyembah Allah. Dia yang menciptakan nenek moyang kamu dan menciptakan kamu, yang mana nenek moyang kamu telah sesat. Dan aku datang untuk menyeru kamu supaya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dekat sini Nabi Hud sendiri menyeru kaum Ad sembah Allah, taubat pada Allah. Dan Nabi Hud janji kalau kamu sembah Allah,
minta ampun pada Allah, bertaubat pada Allah, Allah akan bagi kamu mata'an hasanah, kehidupan yang sempurna. Allah akan tambahkan kurniaan demi kurniaan, ya. Okey, kita tengok lagi dalam surah yang lain, yang mana Nabi Nuh alaihissalam pada ayat ke-10, Nabi Nuh pun berdakwah kepada umatnya begitu. Nabi Nuh kata apa? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Wahai kaumku, minta ampunlah kamu kepada Tuhan kamu, kerana Tuhan kamu itu Tuhan yang Maha Pengampun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di sini menunjukkan pada kita perkara yang kedua yang penting dalam hidup kita, sentiasalah kembali pada Allah. Bila kita dah beriman pada Allah, percaya pada Allah, iman kita dah utuh pada Allah, benda kedua yang wajib kita buat dalam hidup kita ni, jangan jadikan kekufuran, kemaksiatan, keingkaran, kezaliman, ini semua benda-benda yang menjauhkan kita dengan Allah. Sebab itu kita disuruh dan diwajibkan bertaubat. Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Tinggalkan syirik, tinggalkan dosa besar, tinggalkan dosa kecil, kerana belum terlambat bagi kamu untuk kamu mendapat keampunanku, untuk kamu mendapat rahmatku, untuk kamu mendapat kasih sayangku, dan yang kemuncaknya, untuk kamu mendapatkan syurga dan balasan kebaikan daripada aku. Sebab itu, kita kena ingat, kalau kita nak iman dan mati dalam keadaan beriman, dia punya jalan dia mudah saja tuan-tuan. Istiqamah dalam bertaubat. Allah sebut, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat mencintai orang yang tawwabin, yang selalu bertaubat. Bukan taubat sekali lepas tu habis gitu saja. Tak. Yang sentiasa bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah sangat mencintai orang yang selalu suka membersihkan dirinya. Walaupun dia tak buat dosa, dia istighfar sebab dia nak bersihkan hati dia. Kalau dia buat dosa, dia segera kembali kepada Allah. Dia tak nak dosa tu mengheret dia semakin jauh daripada tali yang ia pegang, yang boleh mengembalikan ia kepada Allah. Saya teringat kata-kata yang diungkapkan oleh seorang tokoh ulama, iaitu yang disebutkan sebagai Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullah. Beliau kata, orang yang berdosa ini seperti orang yang sedang berada di dalam lautan. Orang yang sedang lemas berada di dalam lautan. Perumpamaan orang yang dosa. Bila kita duduk kat laut, kita lemas. Kita minta tolong kepada orang yang berada atas kapal untuk selamatkan kita daripada kelemasan. Orang pun balingkan tali, kita paut pada tali itu. Kalau orang yang masih lagi berdosa kecil, dia masih dapat menggenggam tali tadi dengan kuat dan gagah supaya orang boleh menarik dia keluar daripada lautan, bah ombak yang bergelora, dan dia dapat diselamatkan. Tapi kalau orang yang sudah lama berdosa kepada Allah, dia sudah pun tenggelam lemas, tetapi masih boleh dikeluarkan dan diselamatkan. Tapi orang yang kafir seperti orang yang sudah berada di dalam dasar lautan itu, yang mereka nampak kegelapan, mereka tak nampak lagi tali yang boleh mengangkat mereka keluar, dan mereka tak nampak lagi cahaya kerana dalam lautan itu gelap. Melainkan mereka hanya melihat kegelapan sahaja. Sebab itu, jangan biarkan diri anda kelemasan di dalam kekufuran, kelemasan di dalam kedosaan dan kemaksiatan. Tapi segeralah kita selamatkan diri kita dengan tali Allah, iaitu dengan melalui bertaubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, baik, ini objektif kedua tujuan para nabi ini diutuskan. Ya, supaya kaum mereka faham. Nabi ni kata, kami bukan ajak kamu sembah kami, sembah Allah. Kami bukan ajak kamu kayakan kami Rasul. Tak, kami ajak kamu minta ampun,
dapat keampunan daripada Allah. Yang ketiga kita tengok kat sini, wa yuakhirakum ila ajalim musamma. Para rasul itu juga memberitahu kepada kaum dia bahawasanya bertaubatlah kamu, berimanlah kamu, berbuat baiklah kamu, bertakwalah kamu kepada Allah kerana sebelum sampainya ajalin musamma. Ada ulama tafsir ajalin musamma merujuk kepada mati. Yakni selama mana kamu hidup, selama mana roh kamu belum sampai di kerongkongan, sebelum mana kamu belum bertemu ajal, sebelum mana kamu belum bangkit di hari akhirat, ada ulama tafsir ajalin musamma ni iaitu pada hari kiamat. So ada dua. Maknanya di sini menunjukkan pada kita pengajaran yang ketiga, dakwah para rasul ini adalah menyampaikan objektif dakwah para rasul ni apa dia? Menyampaikan kepada umat manusia tentang nilai rahmat dan kasih sayang Allah, yang Allah itu tidak mengazab, tidak menurunkan bala, tidak terus segera berhukum kepada hamba-hambanya. Sebaliknya Allah itu dengan rahmat dan kasih sayangnya selalu memberikan tempoh, selalu menangguhkan azab, selalu untuk memberikan peluang kepada manusia itu untuk mereka beriman kembali pada Allah, meminta ampun kembali kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dan kembali kepadanya. Itulah yang mana para rasul menyampaikan kepada kaum mereka tentang bingkisan-bingkisan kasih sayang dan rahmat Allah kepada hamba-hambanya, supaya mereka tak berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pengajarannya, betapa kasihnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya, sehinggakan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan tangguhan azab, memberikan tangguhan hukuman. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan lanjutan tempoh kepada manusia untuk mereka beriman, untuk mereka bertaubat pada Allah SWT. Ini kita boleh tengok di dalam ayat Al-Quran sendiri ya. Allah Ta'ala sebut saya bawakan ayat Quran sebagai contoh kepada hadirin yang dirahmati oleh Allah, supaya boleh tengok sendiri bagaimana sifat kasih sayang Allah. Boleh rujuk di dalam suratul Kahfi pada ayat yang ke-58 ya. Nanti balik rujuk surah Kahfi ayat 58. Allah Ta'ala sebut apa? Wa rabbukal ghafuru dhur rahmah law yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahumul azab. Masya Allah. Ayat ni kalau kita hayati, kita akan tersentuh. Allah kata apa? Allah bersumpah dengan dirinya. Wa rabbuka, dan demi Tuhan kamu wahai Muhammad. Allah bersumpah tentang dirinya. Dan demi Tuhan kamu wahai Muhammad, dia adalah Tuhan yang ghafur, yang ingin memberi keampunan kepada hambanya. Ar-Rahmah, yang sentiasa ingin memberikan kasih sayang kepada hamba-hambanya. Masya Allah. Siapa yang sombong sekarang ni? Allah nak memberi, kita tak nak menerima. Siapa yang sombong? Allah membukakan pintu taubat, disebut dalam hadis sahih Muslim. Allah membukakan pintu taubat, yang mana pintu taubat itu seluas antara timur dan barat. Perjalanan nak merentasinya Nabi sebut 70 tahun perjalanan. Allah tidak pernah tutup pintu itu kepada hamba-hambanya, sehinggalah berlakunya beberapa situasi. Nyawa sampai di kerongkongan, matahari terbit di sebelah barat, ataupun setelah mana azab Allah telah turun hendak menimpa mereka. Masa tu Allah tak terima dah, pintu taubat sudah tertutup ya. Tapi Allah bagi tahu, dia bersumpah. Dia bersumpah nak bagi kita ni percaya. Allah bersumpah, katakanlah satu orang kawan kita, dia bersumpah, demi Allah saya gini-gini, takkan kita tak percaya pada dia ya? Sebab dia dah bersumpah atas nama Allah. Maka Allah bersumpah terhadap dirinya, dia Tuhan yang Maha Pengampun, dia Tuhan yang Maha Pengasih. Apa dalil keampunan Maha Pengampun dan Pengasihnya? Allah sebut ayat lepas tu, lau yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahumul azab. Kalau aku ni bukan pengampun, kata Allah, dan bukan pengasih,
aku akan segera menghukum setiap perbuatan kejahatan manusia itu on the spot. Tapi Allah kata apa? Ballahum mau'id. Tapi aku tak nak buat macam tu kat hamba-Ku. Aku tetap nak bagi peluang demi peluang kepada mereka, tapi aku nak ingatkan mereka satu janji. Allah kata, aku dah bagi peluang dah, tapi dalam masa yang sama, dalam aku memberi peluang pada mereka, aku nak ingatkan pada mereka mau'id, satu janji yang mereka akan jumpa aku di hari akhirat. Masa itu aku akan hukum mereka setelah mana aku memberikan peluang kepada mereka. Masya Allah. Sebab itu kita tengok kadang-kadang kita lewat semayang, kadang-kadang kita tertinggal semayang, kadang-kadang kita buat bermacam-macam dosa. Allah tak pernah tarik on the spot pun nikmat daripada kita. Bahkan Allah tambah lagi, bahkan Allah cukupkan pula. Tetapi begitulah sifat manusia. Mereka selalu mengambil kesempatan di atas sifat kasih sayang Allah. Di atas sifat keampunan Allah itulah menyebabkan mereka suka tunda-tundakan taubat. Di atas sifat kasih sayang Allah itulah mereka makin lalai, mereka makin alpa, makin berseronok sehingga lupakan hubungan mereka dengan Allah. Inilah manusia. Sifat-sifat kelalaian, kealpaan, yang suka beralasan, yang suka berbantah, inilah yang menyebabkan manusia ini membawa mereka kepada kekufuran. Baik. Kemudian kita lihat Allah sebut wa yuakhirakum ila ajalin musamma. Aku akan tangguhkan azab pada mereka pada satu waktu tempoh yang telah aku tetapkan. Ya. Kemudian di sini menunjukkan kepada kita pengajaran seterusnya, larangan kita berputus asa daripada rahmat Allah. Selain daripada ayat tadi nak tunjukkan sifat kasih sayang Allah dan sifat memberi harapan kepada orang yang kafir, belum terlewat untuk mereka masuk syurga. Lepas tu kalau kita ada kawan-kawan bukan Islam, jangan kita pandang mereka ni ahli neraka dah. Kita masih beri harapan pada mereka, kamu masih boleh jadi ahli syurga. Tapi dengan syarat kamu kena terima Islam. Dengan syarat kamu hanya kena sembah Allah. Kamu tak boleh sembah selain daripadanya. Kita sentiasa memberi harapan ini sebagaimana Allah memberi harapan pada orang Islam yang fasik, yang zalim, yang buat dosa tak berhenti-berhenti. Allah masih beri harapan pada mereka untuk mereka balik bertaubat pada Allah. Ini menunjukkan kelebihan apa? Kelebihan iman dan kelebihan taubat. Dalam hadis Nabi kata apa? Nabi kata, Al-Islam yajubbu ma qablahu. Siapa yang kafir, lepas tu dia beriman, beriman itu menghapuskan segala dosa dia yang dia buat masa dia kafir dulu. Ini kehebatan iman. Yang kedua, taubat. Nabi kata, At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu. Siapa yang bertaubat pada Allah seperti dia tak ada dosa. Dua amalan ni sahaja yang agung, yang dikira seperti orang tu tak, Allah tak hitung dah kesalahan dia. Kalau dia beriman, setelah dia kafir, dia beriman, yang masa kafir itu Allah tak kira dah. Dia macam buka buku baru, fresh. Orang yang berdosa kemudian taubat, dia fresh. Yang tak freshnya, orang yang berdosa tak taubat, tahu buat saja. Orang yang beriman tapi tak jaga iman, ragu-ragu, jadi hipokrit macam orang munafik, ini yang akan mendapat azab yang lebih berat di hari akhirat kelak nanti. Baik. Kemudian kita tengok pada ayat ni Allah sebut jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Allah menyatakan innahu la yai'asu min rauhillah illa alqaumul kafirun. Tidaklah orang yang berputus asa daripada rahmat Allah melainkan dia adalah orang yang kafir. Ya, orang yang kafir. Bahkan kalau kita tengok dalam sebuah hadis Nabi SAW, yang mana Nabi bersabda, perhatikan hadis ni. Ya, hadis ni memberikan satu harapan yang sangat besar. Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, ini hadis kursi ya. Allah berfirman, "Lau ya'lamul kafir bikulli alladhi 'inda Allahi minar rahmah lam yai'as minal jannah. Walau ya'lamul muslim bikulli alladhi 'inda Allahi minal 'adzab lam ya'man minan nar." Dalam sebuah hadis riwayat Imamul Bukhari,
Allah SWT berfirman dalam hadis kursi. Allah kata apa? Perhatikan kata-kata Allah. Allah kata apa? Lau ya'lamul kafir. Wahai Rasulullah, tolong bagi tahu kat orang-orang kafir ni. Kalau setiap orang kafir, Allah kata ni, jika setiap orang kafir mengetahui betapa Allah hendak memberi rahmat kepada mereka, dan betapa banyaknya rahmat Allah yang Allah nak beri pada mereka jika mereka beriman, nescaya mereka pasti akan mendapatkan syurga Allah. Hari ini orang kafir tak tahu apa rahmat yang telah Allah sediakan untuk mereka supaya mereka tak masuk neraka, supaya mereka masuk syurga. Dan kemudian Allah bagi tahu lagi, lau ya'lamul mu'min, kalau setiap orang Islam, orang beriman, tahu yang Allah Ta'ala ini ada bermacam-macam azab dan siksaan yang boleh Allah azab mereka, nescaya tak ada orang Islam pun yang akan berputus asa daripada bertaubat pada Allah, supaya mereka tak masuk neraka. Hari ini orang Islam duk rasa sebab dia Islam, dia tak masuk neraka. Sampai dia buat dosa banyak pun tak apa. Dia terlupa banyaknya keampunan Allah yang Allah nak bagi kat dia, supaya dia tak masuk neraka. Tapi dia sendiri pilih untuk tak nak terima keampunan Allah itu. Apa bezanya juga dengan orang kafir, yang dia tak tahu betapa banyaknya rahmat Allah yang Allah nak bagi kat dia, supaya dia boleh masuk syurga. Tetapi dia sendiri yang pilih untuk tidak mahu menerima hidayah Allah dan rahmat Allah itu, sehingga dia tidak mendapatkan syurga Allah, sebaliknya kekal dalam neraka. Ini satu hadis qudsi yang memberikan kefahaman kepada kita supaya kita jangan berputus asa daripada rahmat Allah, jangan berputus asa daripada keampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, kita tengok, kita nak masuk kepada rangkap episod yang seterusnya, iaitu beberapa, tadi kita cerita beberapa perkara tentang tujuan dakwah para nabi, apa kepentingan iman, taubat dan sebagainya. Sekarang ni kita nak masuk tentang sikap orang-orang yang mendustakan. Kenapa orang kafir itu berdusta atau mendustakan nabi-nabi mereka, walaupun mereka mengetahui Allah pencipta dan benarnya nabi-nabi mereka itu. Sekarang ni kita nak tengok melalui mereka berkata kepada nabi-nabi mereka, in antum illa basyarum mithluna. Pertama yang menyebabkan mereka mendustakan nabi mereka dan ajaran nabi itu, apa Allah kata dalam Quran ni? In antum illa basyarum mithluna. Mereka mempunyai satu sikap, nanti kita bongkarkan sikap-sikap mereka. Mereka kata kat nabi mereka, kamu wahai para nabi dan rasul, kamu juga manusia seperti kami. Oleh kerana kamu juga manusia seperti kami, kamu makan, kami minum, kamu pun minum, kamu berkahwin, kami pun berkahwin. Jadi tak boleh kamu, tak sepatutnya kamu ini dipilih oleh Allah sebagai rasul, sebagai utusan untuk mengajar kami, sebab kamu dengan kami adalah kedua-duanya manusia. Ulama menyatakan, mereka ketika mengungkapkan perkataan itu, in antum illa basyarum misluna, tidaklah kamu wahai para nabi rasul melainkan manusia seperti kami. Mereka mengungkapkannya dengan kesombongan dan dengan rasa hasad. Dengan rasa hasad, dengan rasa sombong, dengan rasa ujub. Kerana mereka mempertikaikan, kalau nabi dan rasul itu juga manusia, kenapa tidak kami pun dipilih menjadi rasul? Kenapa mereka sahaja dipilih menjadi rasul? Inilah perangai yang ada pada iblis. Sebab tu kena ingat, kita terhijab, terhalang mendapat hidayah Allah, terhijab, terhalang mendapat kebenaran, kalau dalam diri kita ada 3 elemen ini. Pertama, sifat hasad. Jauhi hasad.
Orang kafir, mereka berhasad dengan Nabi mereka. Mereka persoalkan kenapa Allah hanya pilih Nabi mereka tapi tak pilih mereka. Nombor dua, sifat sombong. Mereka rasa mereka pun sama taraf dengan Nabi dari sudut kekayaan, dari sudut keturunan. Kenapa Nabi saja dipilih, tidak mereka? Nombor tiga, sifat ujub. Mereka rasa patutnya mereka pun hebat. Kenapa tidak mereka juga dipilih oleh Allah menjadi Rasul? Sebab itu kita tengok apa kesudahan yang berlaku pada Iblis. Ketika mana Allah perintahkan Iblis untuk sujud pada Nabi Adam AS, Iblis ada 3 sifat ini. Sifat inilah yang menyebabkan Iblis menjadi makhluk Allah pertama yang menjadi kafir, makhluk Allah pertama yang dilaknat, makhluk Allah pertama yang buat fasik, makhluk Allah pertama yang buat syirik kepada Allah. Sebab apa? Sebab Iblis kata, kenapa Adam je kena sujud? Kenapa tak aku pun malaikat sujud juga kepada aku? Kenapa Adam saja yang dapat ilmu, yang Allah ajarkan ilmu? Wa 'allama Adam al-asma'. Kenapa Allah bagi ilmu ke Adam saja? Kenapa tak bagi pada aku juga? Sedangkan kalau ikut ke aku lagi bagus pada Nabi Adam. Kerana aku daripada api, Adam daripada tanah. Sebab itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, buanglah, kikislah sejauh-jauhnya 3 sifat ini di dalam hati kita. Kerana 3 sifat ini membawa manusia kepada kekufuran, membawa manusia kepada keingkaran, membawa manusia kepada kejahatan dan kefasikan. Ya, sebab inilah sikap pertama yang berlaku pada orang musyrikin terhadap nabi-nabi mereka, orang-orang kafir terhadap nabi-nabi mereka, termasuklah orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini juga kita kena faham bahawasanya kenabian ini, anugerah kenabian dan kerasulan ini adalah pilihan. Dia bukan benda yang boleh kita kena dapat dengan usaha, tetapi dia adalah gifted. Dia adalah anugerah daripada Allah. Kita usahalah buat ibadat macam mana pun, buat semua perintah Allah pun, kita tak akan jadi Nabi. Kerana kedudukan para Nabi, jawatan Nabi dan Rasul ini merupakan anugerah Allah. Allah beri kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Dan bila Allah dah beri kepada orang seseorang itu, maknanya orang itulah yang paling layak untuk menjadi Nabi dan Rasul berbanding kita. Macam tu juga kalau Allah bagi rezeki kat satu orang, Allah tak bagi kat kita. Allah tahu dia lebih layak menguruskan rezeki itu dengan baik berbanding kita. Ada hikmahnya, kita kena redha. Seperti mana Allah pilih mana-mana di kalangan kaum itu menjadi Nabi dan Rasul, itu bukan soalnya. Tapi soalnya, bila Allah dah pilih, kamu berimanlah kepada Rasul itu. Bukan kamu mempersoalkan kenapa dia boleh jadi Rasul, kenapa tidak saya. Ini satu sikap iblis, sifat kesyaitanan yang ada dalam jiwa manusia itu, yang perlu untuk kita jauhi. Baik. Kemudian, di sini juga kata Dr. Wahbah Zuhaili memberi kefahaman pada kita satu perkara sikap yang salah bila kita suka menyamaratakan semua manusia layak seperti mana orang yang lain. Ini satu kesalahan. Inilah perangai yang ada pada orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang kafir di kalangan umat Nabi yang terdahulu. Mereka ada sifat kesamaan dari sisi kemanusiaan. Kalau orang lelaki dapat macam ni, orang perempuan pun kena dapat macam orang lelaki. Inilah satu benda yang bahaya. Kalau kita kata agama ni betul, agama ni pun kena betul juga. Ia menimbul kepada persepsi pluralisme, iaitu kita memandang bahawasanya setiap agama itu adalah benar, diterima oleh Allah, dan setiap agama itu diredai oleh Allah. Ini satu benda yang bahaya dan dusta. Kerana Allah jelas dalam Quran, inna dina indallah al-Islam. Agama yang diterima oleh Allah adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Allah kata,
siapa yang mencari selain daripada Islam, maka aku tidak menerimanya. Dan kita kena ingat, Islam ni bukan datang daripada Nabi Muhammad SAW saja. Islam ni datang daripada zaman Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud. Nabi Musa pembawa Islam, Nabi Isa pembawa Islam. Nabi Muhammad SAW adalah pembawa Islam sebagai penutup kepada ajaran risalah Islam itu sendiri. Jadi, di sini kita nak kena faham, minda pemikiran yang menyesatkan ini sebenarnya dah ada 1400 tahun yang dulu. Zaman Nabi Muhammad lagi ada minda pemikiran yang sesat, yang mana mereka hendak memberikan hak kesamarataan. Dalam Islam, kesamarataan ni bukan Islam nafikan, ada. Tetapi dalam kita memberikan hak kepada semua, bukanlah maksudnya mesti sama 100%. Tetapi sama tu maksudnya setiap orang dapat hak dia. Bukan setiap apa yang dia dapat tu sama seperti orang lain. Semua orang akan mendapat haknya, tetapi bukan maksud setiap orang mesti dapat benda yang sama dengan orang lain. Sebab Islam mengajar adil. Apa itu adil? Meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Sebab itu Islam kata berikan hak pada semua. Tapi bukan berarti semua orang dapat benda yang sama. Semua orang akan dapat benda yang ia perlukan. Semua orang akan dapat benda yang sesuai untuk fitrahnya, sesuai untuk kejadiannya, sesuai untuk kelakuan dan juga hajatnya. Sebab itu, ada bahagian yang Allah wajibkan hak pada lelaki, ada bahagian yang Allah wajibkan hak bagi perempuan. Ada perkara yang lelaki kena buat, ada perkara yang perempuan kena buat yang lelaki tak boleh buat melainkan perempuan. Ada benda yang lelaki kena buat yang perempuan tak perlu buat melainkan lelaki. Jadi inilah sifat kesamarataan. Setiap orang ada tanggungjawabnya, tapi bukan berarti semuanya mesti sama hak dan tanggungjawab dia. Ya. Sebab kehidupan sosial kemasyarakatan manusia ini perlu saling lengkap melengkapi. Allah sebut dalam Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Allah jadikan hidup manusia bermasyarakat ni, ini pakaian bagi yang ini, yang ni pakaian yang menutupkan bagi yang ni. Saling lengkap melengkapi. Tapi kita tengok hari ni, budaya pemikiran orang musyrikin zaman Nabi SAW ni dah membarah. Mereka nak semua hak disamaratakan. Agama sama, hak perempuan, kalau suami dapat hak talak, isteri pun dapat hak talak. Kalau suami dapat hak, kalau suami kena beri nafkah, suami pun claim dia pun nak dia diberi nafkah oleh isteri, isteri wajib beri nafkah juga pada dia. Maka ini akan mencelarukan dan akan merosakkan nilai agama dan juga nilai fitrah, keperluan dan kesesuaian bagi setiap penciptaan manusia itu sendiri. Sebab itu orang musyrikin, mereka nak hak kesamarataan. Kalau Nabi Muhammad dipilih jadi Nabi, kami pun nak jadi Nabi. Dah buat apa nak Nabi banyak-banyak? Kalau seorang Nabi pun mereka tak beriman. Sedangkan jika Allah pilih Nabi Muhammad SAW itu menjadi Nabi, patutnya mereka kena terima. Sebab Nabi Muhammad adalah yang paling baik, dikenali sebagai terpuji. Muhammad yang terpuji di zaman itu dan selama-lamanya. Dan mereka pun mengetahui hal itu. Tapi begitulah sikap manusia. Sebelum mereka nak hak sama rata tu, dia berpunca daripada apa? Sombong, hasad, ujub. Sebab tu mereka pun memberikan alasan kenapa tidak mereka juga menjadi Nabi, seperti mana Nabi Muhammad itu juga telah dipilih untuk menjadi Nabi. Baik. Kemudian kita tengok yang kedua. Apa yang mereka kata apa? Mereka kata apa lagi tuan-tuan? Kita tengok dekat sini. Mereka sebutkan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, turiduna an tasudduna amma kana ya'budu abauna. Perkara yang kedua yang mereka buat apa dia? Mereka mendakwa nabi-nabi dan rasul ini pemecah belah masyarakat. Mereka mendakwa nabi-nabi dan rasul ini telah menyebarkan ajaran yang salah, ajaran yang sesat. Mereka mendakwa Nabi dan Rasul ini telah pun meruntuhkan atau mencemarkan agama nenek moyang mereka. Jadi,
Maknanya apa? Maknanya masyarakat Arab ni, mereka dah turun-temurun beratus tahun, bahkan mungkin berpuluh tahun, lamanya menganuti agama paganism, iaitu percaya pada berhala. Dan itulah yang telah ditinggalkan oleh warisan nenek moyang mereka. Jadi bila Nabi ajak mereka untuk kembali kepada agama yang sebenar, iman yang benar, maka mereka dakwa Nabi itu telah memecahkan masyarakat. Mereka dakwa Nabi itu telah buat ajaran baru yang menyesatkan agama asal mereka, dan mereka mendakwa para Nabi itu telah mencemarkan nama nenek moyang mereka dan agama nenek moyang mereka. Baik, ini benda yang kedua, sikap tindakan umat-umat terdahulu. Benda tu repeat balik, dibuat oleh umat Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Orang musyrikin di kota Mekah. Apa maknanya dekat sini? Pengajaran yang kita boleh ambil, sikap kita yang terlalu fanatik, yang terlalu ta'assub, yang terlalu berpegang secara membuta tuli kepada sesuatu perkara yang tidak berasaskan kepada hujah dan tidak berasaskan kepada kebenaran dan wahyu, maka itulah yang menjadi aspek utama kesesatan manusia. Ingat, manusia menjadi sesat kerana dua sebab utama. Pertama, jahil. Suatu ada dalam ayat Quran yang lain, Allah kata, "Idh antum jahilun." Mereka tu menjadi sesat kerana mereka jahil. Sebab tu masyarakat Arab dulu dinamakan jahiliyah. Tapi yang kedua, ada di antara mereka tak jahil. Mereka tahu hakikatnya, tapi mereka tak nak tinggalkan agama nenek moyang mereka kerana proud. Kerana mereka anggap itu adalah nama baik nenek moyang mereka, walaupun mereka tahu benda itu tak logik, walaupun mereka tahu benda itu tak benar. Tapi mereka tak nak tinggalkan. Tak nak tinggalkan. Ini juga ia disebut sebagai ta'assub dan taklid membuta tuli yang boleh menyesatkan. Sebab itu Islam, bila Allah utuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam agama yang menyeru kepada ilmu, menolak kejahilan. Islam agama yang menyeru kepada berpandukan kepada hujjah. Sebab tu dalam ayat Quran Allah kata, "Qul falillahil hujjatul balighah." Apa-apa pun kita nak sukat, kita nak ukur sesuatu benda tu boleh diterima atau tidak, kita kena balik-balik kepada hujjah, fakta, kebenaran. Sebab tu Islam kata, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Wahai orang beriman, jika datang orang fasik sampaikan pada kamu sesuatu benda, kamu jangan terima. Kamu kena check dulu. Kamu kena verify dulu. Kamu kena tengok kebenarannya. Kamu kena tengok fakta dia. Kamu kena tengok hujah dia. Baru kamu boleh ukur kebenaran untuk diterima ataupun kebatilan untuk ditolak. Sebab itu Islam datang mengeluarkan manusia daripada dua kepompong ini. Kepompong kejahilan tanpa berlandaskan ilmu pengetahuan, kepompong keta'assuban dan taklid membuta tuli walaupun pada perkara yang salah yang ia ketahui, tapi tetap tak nak tinggalkan, kepada kebebasan berfikir, kepada bukan kebebasan berfikir yang boleh bebas sebebasnya, tidak ya, kebebasan berfikir yang berpandukan kepada wahyu, yang berpandukan kepada nas, yang berpandukan pada perintah Allah dan Rasul, supaya dia tak sampai kepada kebebasan fikir yang terhasil terdorong daripada nafsu. Inilah benda dua utama yang kita tengok melanda pada umat pada akhir zaman ni. Ada yang kekal jahil, tak nak belajar, tak nak ada ilmu pengetahuan, buat tanpa ilmu. Banyak benda yang salah mereka buat sebab tak belajar, tak berlandaskan ilmu, hanya ikut-ikut orang saja. Yang kedua, ada yang dah tahu dah benda yang dia ikut-ikut tu benda salah, tapi dia nak buat juga.
dia tak nak tinggalkan juga. Sebab dia kata benda ni dah jadi amalan nenek moyang. Benda ni dah dijadikan sebagai benda yang dah jadi turun-temurun. Sebagai proud daripada dia punya keluarga dia. Jadi walaupun dia tahu benda tu salah. Contoh macam orang yang masih mengamalkan amalan khurafat, kan? Bayi baru lahir, ikatkan tali dekat leher, nak tanggalkan, ini dah jadi amalan sejak daripada moyang dulu. Buatkan mak saya, nenek saya buat kat mak saya buat kat saya. Jadi saya pun nak kena buat dekat anak saya. Tak boleh. Kalau kita tahu benda tu khurafat, benda tu tak betul, jangan terima. Kita betulkan keluarga kita. Jangan kita terima kerana kita rasa malu Allah, kita rasa macam kita ni melanggar mainstream, melanggar amalan, adat, budaya kita. Kalau ada adat-adat yang salah, yang ada unsur-unsur menyerupai orang kafir dan yang seumpama dengannya, kita betulkan. Kita jadi orang yang pencetus kepada benda yang baik, bukan penyambung kepada benda yang salah. Sebab itu ulama kata at-tamadi alal ulama kata menyatakan ar-ruju' ila al-haq khairun min at-tamadi fil batil. Ulama kata kalau kita buat salah, kita tahu salah, kita balik kepada benda yang betul, itu lebih bermaruah daripada kita tahu benda itu salah tapi kita kekal nak berada dalam kesalahan itu. Kita terbuat benda salah, orang tegur kita, ini adat tak betul, ya Allah, saya minta maaf, saya tak buat dah. Itu lebih bermaruah daripada orang yang benda ni salah. Dia pun fikir-fikir balik, lah macam tak logik lah, benda ni macam ada unsur syirik, tapi tak apalah, saya nak buat juga. Ini bahaya. Benda ni lama kelamaan boleh membawa manusia kepada kekufuran dan kesyirikan. Ya, baik. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita pergi kepada ayat yang ke-11, yang mana para nabi dan rasul telah pun mengkhabarkan kepada kaum-kaum mereka bahawasanya ini Allah wahyukan para nabi dan rasul untuk beri jawapan kepada kaum mereka. Iaitu para nabi dan rasul menyatakan pada kaum mereka, sesungguhnya urusan memilih nabi dan rasul itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Satu, perhatikan pada firman Allah, walakinnallaha yamunnu ala man yasha. Para nabi dan rasul tu kata, ya, kami memang manusia seperti kamu, tapi kena ingat satu benda, Allah berhak memberikan anugerahnya, kurniaannya kepada sesiapa saja di kalangan hamba-hambanya yang Allah kendaki. Hak Nabi, hak Rasul tu Allah bagi kat kami, kami kena terima. Tu tanggungjawab, kami tak boleh tolak. Kerana itu tanggungjawab, Allah dah lantik kami, bukan kami meminta. Macam juga kita tuan-tuan, saya nak tanya, tuan-tuan diminta ke lahir dalam bangsa Melayu? Mungkin ada yang nak bangsa Eropah, nak hidung tajam, kulit putih. Tak, kita kena ingat, kejadian Allah dalam hidup kita ni ada dua jenis, terbagi pada dua. Satu, benda yang Allah tak bagi kita ada pilihan. Satu lagi, benda yang Allah bagi kita ada pilihan. Yang Allah akan hisap kita, tanya kita, soal kita, benda yang Allah bagi kita pilihan. Benda yang Allah tak bagi kita pilihan, itu Allah tak akan tanya. Tapi pelik, manusia ni, dia sibuk mempertikaikan benda yang Allah tak bagi pilihan. Benda yang Allah bagi pilihan, dia tak uruskan dengan baik. Saya bagi contoh. Contoh, kita minta tak kita dilahirkan dalam keadaan kulit warna yang sekarang ni. Mungkin dulu kita pernah bercita-cita kita nak kulit warna lain, kita nak bangsa lain, kita nak lahir di negara lain. Contoh, ini benda kita tak ada pilihan. Ada orang yang cacat, lahir cacat, dia minta ke dia lahir cacat? Dia tak minta. Kerana rupa kita, warna kulit kita, kita bangsa apa, kita dapat sakit apa, kita mati bila, ini semua benda yang tak ada pilihan. Allah punya hak dan kuasa, Allah tentukan kerana dia Tuhan. Kita hamba. Hanya hamba ni tak ada apalah, melainkan kena terima lah.
Itulah hakikat hamba. Kita kena sedar hakikat hamba itulah dia. Kan? Tetapi walaupun Allah tetapkan pada kita ada benda yang kita tak ada pilihan, Allah tu adil. Ada ruang yang Allah bagi kita pilihan. Yang tak ada pilihan tu Allah tak tanya. Tak ada pun hisap pada hari akhirat. Kenapa jadi orang Melayu? Malaikat tanya kita. Allah tanya kita kat akhirat. Kenapa Melayu? Kenapa tak Arab? Dah. Melayu ke Arab ke, itu bukan menjamin masuk syurga. Yang Allah tanya, Allah takkan tanya Arab ke, Melayu ke, orang mak saleh ke. Dah. Allah tanya, takwa tak? Buat tak perintah? Tinggal tak larangan? Itu benda pilihan. Itulah benda yang menjadi kemuliaan di sisi Allah. Sebab itu Allah menyatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sebab tu tuan-tuan, dalam ayat yang kita bacakan ini tuan-tuan, mengajar kita satu pengajaran. Sikap orang yang mendustakan Allah ni, dia ada satu sikap. Sikap apa dia? Yang kita nak bongkarkan ni. Yang sikap ni ada pada manusia zaman sekarang. Iaitu sikap meletakkan kedudukan, kemuliaan, kasta di dalam kehidupan. Kita tengok macam mana orang mak saleh. Mereka merendahkan orang kulit hitam. Ya, mereka merendahkan orang berkulit hitam. Mereka takluk negara orang kulit hitam, mereka jajah, lepas tu mereka takbir negara orang kulit hitam. Ya, US dulu tempat Red Indian, bukan asal negara orang putih. Australia dulu pun bukan asal negara orang putih. Maknanya mereka ada sifat macam tu. Sifat macam ni juga ada pada orang Arab. Orang Arab pandang selain Arab, orang Islam selain Arab. Bukan semualah orang Arab macam ni, saya tak kata semua. Segelintirnya mereka rasa mereka lebih mulia. Dengan keturunan mereka, dengan asal usul mereka. Islam tak pernah meletakkan kemuliaan pada warna kulit, kemuliaan pada keturunan, kemuliaan pada hidung mancung, kemuliaan pada kecantikan tubuh. Dah, Islam tak pernah letak macam tu. Sebab itu orang musyrikin, mereka persoalkan kenapa Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Tidak mereka, disebabkan kerana mereka dakwa mereka pun ada keturunan yang mulia. Mereka pun ada kekayaan, mereka pun ada kedudukan. Kenapa tidak mereka juga dipilih menjadi Rasul yang sama? Sebab itu, di dalam ayat yang ke-11 ini, Allah memberi kefahaman pada kita. Islam tak menekankan soal itu semua. La fadla li'arabiyyin ala a'jami, wala a'jami ala aswad, wala aswad ala abyad, wala abyad ala ahmar. Fadlun illa bittaqwa. Nabi kata tak ada kelebihan yang Arab pada yang bukan Arab. Pada yang kulit hitam dengan kulit putih, pada kulit putih dengan kulit merah, kelebihan apa-apa pun tak ada melainkan takwa, kata Nabi SAW. Bilal walaupun kulit hitam, tapi ia berada dalam syurga. Nabi dengar tapak kaki Bilal. Orang kulit putih belum tentu lagi kalau tidak ada takwa seperti Bilal. Ya, inilah nilai pilihan yang Allah beri pada kita, iaitu amal. Sebab tu dalam hadis Nabi kata, apa pengajaran kita ambil? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak pernah memandang pada rupa paras kamu, kedudukan kamu, keturunan kamu. Tetapi yang Allah pandang adalah hati kamu dan amalan kamu. Dalam hadis yang lain Nabi juga sebut, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Nabi bersabda, siapa yang amalan dia tertinggal, nasab dia hebat pun takkan bantu dia di akhirat. Sebab tu ingat, jangan kita berbangga dengan moyang kita dulu orang wali Allah. Keturunan kita dulu adanya ulama. Keturunan kita dulu adanya orang-orang saleh. Jangan bangga dengan keturunan. Allah tak akan tanya, oh keturunan ni okey masuk syurga. Tak. Allah akan tanya, ya itu keturunan kamu. Allah kata, kamu, kita sendiri ada jadi saleh, ada jadi wali, ada jadi orang bertakwa. Yang ni yang Allah akan tanya. Yang Allah tak akan tanya orang musyrikin, oleh kerana kamu keturunan mulia, kamu pun berhak jadi Nabi. Tak, Allah akan tanya, Rasul telah diutuskan pada kamu, yang pilih tu aku, tapi aku tak akan tanya benda yang bukan menjadi pilihan kamu.
Ya, sebab kamu tak terpilih jadi Nabi, aku tak akan tanya kenapa kamu tak jadi Nabi. Tapi aku akan tanya, bila Nabi sudah diutuskan, kenapa kamu tidak beriman kepadanya? Ya, ini satu perkara sikap yang kita kena fahami, yang Allah akan soal pada hari akhirat kelak. Kemudian kita lihat dekat sini Allah sebut, bagaimana kita lihat kat sini para ulama menyatakan bahawasanya Fa'tuna bisultanin mubin. Bila mereka dah tak ada jawapan dah, Nabi dah kata dah, Allah yang pilih kami, bukan kami yang meminta nak jadi Nabi. Kita doa macam mana pun minta jadi Nabi, takkan jadi Nabi. Allah dah pilih kami. Dan bila kami dah dapat kenabian dan kerasulan ini tanggungjawab, dia dah jadi kewajipan. Jadi kami kena sampaikan. Dan itu bukan pilihan kamu. Kerana Allah tak pilih kamu jadi Nabi, bukan pilihan kamu. Allah tak akan tanya. Kami pun tak akan tanya kamu, kenapa kamu tak jadi Nabi. Tetapi sekarang ni, oleh kerana kami telah dilantik, kami nak sampaikan, dan kamu kena buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Apa yang Allah Ta'ala suruh. Bukan kamu duk sibuk tanya kenapa kami jadi Nabi. Tapi kamu kena fikirkan, kenapa kamu tak buat perintah Allah dan Rasul. Ya, kenapa kamu tak mengerjakannya. Kemudian kita lihat kat sini, bila orang kafir dah tercabar, akhirnya mereka kata, Fa'tuna bisultanin. Okey, baik. Kalau betul kamu ini adalah merupakan seorang Nabi, tunjukkan kami sultan, satu kuasa yang jelas yang boleh meyakinkan kami kamu adalah Rasul utusan Allah. Maka Allah telah memberikan kepada setiap Nabi itu mu'jizat, kuasa keajaiban, kuasa menjangkaui, mencari adat. Seperti macam-macam mukjizat lah. Mukjizat Nabi Musa, mukjizat macam-macam. Ini kita nak panjang detail. Maka bila Nabi-Nabi dan Rasul ni dah tunjukkan mukjizat-mukjizat mereka, mereka tetap tak beriman lagi. Ayat ini menunjukkan mereka minta lagi mukjizat yang lebih hebat daripada itu. Sebab itu, saya boleh bawakan di sini beberapa contoh bagaimana permintaan-permintaan yang melampau-lampau, yang bukan-bukan, yang telah diminta oleh orang-orang musyrikin kepada Nabi SAW. Sekarang ni Nabi dah tunjuk kepada mereka, Nabi dah tunjuk kepada mereka mukjizat Nabi Muhammad SAW boleh belah bulan. Mereka tengok bulan terbelah. Mereka terkesima, tak boleh cakap apa. Mereka nampak bulan terbelah. Mereka nampak macam mana daripada tangan jari Nabi boleh keluar air. Mereka nampak macam mana Allah turunkan malaikat dalam perang Badar. Mereka nampak macam mana Nabi berdoa, ribut taufan, pasir menyerang mereka dalam perang Ahzab. Tapi mereka tak nak beriman. Mereka tak puas juga. Mereka minta yang bukan-bukan kat Nabi SAW. Semua benda yang mereka minta tu untuk kepentingan mereka. Boleh rujuk surah Al-Isra. Nanti balik, tengok surah Al-Isra pada ayat yang ke-90. Apa mereka kata? وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا. Wahai Muhammad, kami takkan beriman pada kamu. Kami tak puas lagi tengok mukjizat ni. Kami tak puas. Kami nak kamu ni boleh buat macam-macam. Multi purpose. Kami tak nak kamu ni boleh belah bulan saja, boleh itu saja. Kami nak yang lebih daripada itu. Apa mereka kata? Kami tak akan beriman pada kamu, wahai Muhammad, sehingga tafjura lana minal ardi yanbu'a. Kamu boleh keluarkan mata air di mana-mana saja tempat yang kami nak. Oh, melampau. Kami nak, okey, ada keluar telaga macam Zam-Zam kat sini. Okey, kat sini pun kami nak, kat sini kami nak. Kalau macam tu, kerja Nabi bukan jadi pendakwah. Jadi buat kerja suruhan orang sajalah. Yang kedua mereka kata pula, okey, selain daripada tu kami nak request lagi. Tengok surah Al-Isra ayat 91. Au takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjiral anhara khilala tafjira. Bukan takat boleh keluar mata air di mana-mana yang kami nak. Kami nak tempat ni ada kebun macam ni, pokok ni, buah ni yang keluar buah ni. Kat sini boleh keluar kebun ni, buah ni, pokok ni. Ya Allah. Kerja Nabi pendakwah. Seru orang pada Allah, seru orang pada akhirat. Bukan kerja Nabi pekebun, petani. Bukan. Mereka minta lagi. Lagi satu kami nak nombor 3 pula. Autus kita sama akama za'amta alaina kisafa.
Kalau boleh kami nak juga setiap kali hujan, jangan buat turun air je. Cakap kat Tuhan kamu, jangan buat turun air je. Takat air, tadi kami dah minta dah. Ada air daripada tanah keluar. Jadi kami tak perlu dah air hujan. Kalau nak turun juga air hujan, biar turunnya emas dan perak. Kalau hujan nak turun, turun tu biar ketulan-ketulan emas dan ketulan-ketulan perak. Tengok, minta bukan-bukan. Ataupun aw yakuna laka baitun min zukhrufin aw tarqa fis sama' walan nu'mina liruqiyyika hatta tunazzila alaina kitaban naqra'u qul subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasulah. Mereka minta lagi melampau-lampau tuan-tuan. Lagi satu, kalau boleh wahai Muhammad, kami tak akan beriman sampai kamu minta pada Tuhan kamu jadikan rumah-rumah kami ni semua solid emas. Batu emas, bumbung emas, tiang emas, au tarqa fis sama'. Ataupun kalau boleh juga selain benda tu, kami nak kami boleh naik ke langit, turun, naik, boleh terbang, naik langit, turun, jumpa Allah, turun, naik, jumpa Allah, turun. Every time kami nak, kalau boleh kami boleh naik jumpa Allah. Dah kalau macam tu, apa fungsi Allah utus Nabi kalau mereka sendiri boleh jadi malaikat Jibril pergi ambil wahyu turun? La haula wala quwata illa billah. Kemudian mereka cakap lagi, hatta tunazzila alaina kitaban naqra'u. Last kali, wahai Muhammad, tak payahlah minta Allah turunkan Quran kat kamu. Biar setiap antara kami ni dapat Quran masing-masing. Quran versi kami, yang ni Quran versi dia, yang satu Quran pun tak larat baca lah. Nak Quran macam-macam versi pula. Tengok tuan-tuan, macam mana orang kafir ni sombong, angkuh, mempersendakan Nabi, mempersendakan Allah, dah pilih Nabi Muhammad jadi Nabi. Mereka kata kalau nak kami percaya juga, buat semua benda yang kami minta tadi. Tak boleh buat, kamu bukan Nabi. Sebab itu dalam hujung ayat ni mereka kata fa'tuna bisultan. Tambah lagi, tunjukkan lagi. Tuan-tuan rahmati Allah. Sebagai pengajaran penutupnya, di sini memberikan kefahaman kepada kita bahawasanya janganlah kita memiliki iman ni. Ulama kata iman ni terbagi pada 3. Pertama dipanggil iman, disebut sebagai iman musyahadah. Dipanggil sebagai iman al-musyahadah. Kedua disebut sebagai iman al-i'jabi. Yang ketiga disebut sebagai iman as-sidqi. Pertama, iman al-musyahid. Seseorang tu dia akan percaya, beriman bila dia boleh tengok. Boleh tengok, boleh rasa, boleh nikmati, boleh kecapi, baru dia akan beriman. Ini namanya iman orang-orang kafir. Sebab tu dalam Quran Allah bagi tahu, Rabbana absarna wa sami'na farji'na. Tuhan, ya Allah, kami dah tengok dah neraka ni. Mata kami dah nampak dah. Telinga kami pun dah dengar suara api neraka tu. Sekarang kami dah beriman dah. Tolong patah balik kami kat dunia. Kami nak buat amal pula. Sebab kami dah beriman dah sekarang ni. Kami dah percaya dah. Tuan-tuan, kalau hidup kita ni nak kena nampak syurga baru nak beramal, nak kena nampak pahala baru nak semayang, baru nak buat ibadat, nak kena nampak Allah Ta'ala ni boleh tolong orang Islam, boleh selamatkan orang Palestin serta merta, baru kita nak beriman. Kafir. Maknanya ada sifat kufur dalam diri. Sifat kufur tu masih ada, cuma dia tak membarah lagi. Yang kedua tuan-tuan, namanya iman i'jabi. Ini pun jangan, ni iman orang munafik. Macam tadi kita baca tadi tu, dia minta macam-macam. Dia kalau nak beriman boleh i'jabi. Dia nak, dia puas dulu. Apa yang dia nak, dia dapat dulu, baru dia nak beriman. Ini iman orang munafik. Ya Allah, kalau kau tak bagi hajatku diterima, aku tak nak semayang. Kalau kau tak sembuhkan sakit aku tak nak sedekah. Nak aku sedekah, sembuhkan aku dulu. Ini sifat hamba ke? Dia kena tengok benda yang dia nak tu dapat. Dia kena tengok benda yang ajaib itu ada di hadapan dia, baru dia nak beriman. Macam orang kafir tadilah, musyrik tadi. Ini juga sifat orang munafik. Dia nak kena tengok rumah jadi emas. Dia nak kena tengok Allah bagi dia itu, bagi dia ni, baru nak beriman. Tuan-tuan, manusia berbohong.
Allah dah bagi tahu dalam Quran. Manusia ni kalau aku bagi kaya ke, aku bagi kat dia macam-macam nikmat pun, dia tak akan beriman. Dia bohong. Dia dusta. Dia cakap dengan mulut dia tapi tidak dengan perbuatan dia. Tapi Allah kata jadilah yang ketiga, imanus sadiq. Allah Ta'ala bagi pada dia ke, tak bagi ke, nampak ke, tak nampak ke, minta tak dapat ke, dia tetap percaya, dia tetap meminta pada Allah, dia tetap merayu pada Allah, dia hanya mendambakan pada Allah. Inilah iman orang-orang yang sebenarnya. Jadi itu di antara beberapa pengajaran yang kita dapat ambil pada pagi ini. Jadi kita sama-sama doa agar Allah kurniakan dalam sanubari kita, agar kita memiliki iman yang benar dan bukan memiliki iman orang-orang yang nampak keajaiban, nak yang dia nak dulu baru dia nak percaya. Ini orang-orang yang akan terpalit dengan Dajjal. Sebab tu ujian akhir zaman, Allah bagi Dajjal boleh tunjuk miracle bermacam-macam, benda-benda ajaib macam-macam supaya ramai orang akan percaya pada dia. Walaupun dia bukan Tuhan, tapi orang tengok dia macam ada kuasa Tuhan, padahal baru sikit Allah bagi dekat dia sebagai ujian. Manusia akan percaya. Inilah keimanan Dajjal, keimanan i'jabi. Dan jangan juga kita jadi keimanan orang kafir yang mana kita dah tengok, dah balik ke akhirat baru nak percaya. Maka ini kita telah menjadi orang-orang yang malang. Ini saya rasa sekadar itu saja kita pada pagi ini. InsyaAllah kita akan sambung kuliah kita semula pada minggu yang akan datang pada hari Isnin. InsyaAllah semoga kita dipanjangkan umur dan dapat berkesempatan untuk tadabbur pada ayat yang seterusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.